أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat mati sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bersama kembali bagi meneruskan kuliah bulanan ini, dan insya-Allah kita akan sambung bacaan daripada kitab Asy-Syama'ilun Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmizi, dan kita akan sambung pada bab yang ke-38 dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita pada waktu malam. Bab ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahar. Dalam bab yang ke-38 ini hanya ada dua hadis. Tapi hadis yang kedua, hadis yang agak panjang, bermula dengan hadis yang ke-242. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalta lailatin nisa'ahu haditha faqalat imra'atun minhun ka'anna al-haditha hadithu qurafah faqala atadruna ma qurafah inna qurafata kana rajulan min uzrah asarathul jin fil jahiliyah famakasa fihim dahra summa radduhu ilal ins fakana yuhaddithu an-nas bima ra'a fihim minal a'ajib faqala an-nas hadithu khurafah. Maksudnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita suatu cerita kepada isteri-isterinya. Maka salah seorang isterinya berkata, cerita itu seolah-olah cerita khurafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tahu apa itu khurafah ataupun khurafat? Sesungguhnya khurafah adalah seorang lelaki dari Bani Uzrah yang ditawan ataupun dicolek oleh sekumpulan jin di zaman jahiliyah. Maka dia tinggal dalam waktu yang lama bersama mereka, kemudian mereka pulangkan semula kepada manusia. Maka dia menceritakan kepada orang ramai apa yang dia lihat, perkara-perkara yang pelik dalam masyarakat jin. Maka orang ramai pun mengatakan itu cerita khurafat, cerita khurafah. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi hadis yang kita nak baca pada malam ni berkaitan dengan bagaimana Nabi menyantuni, melayani isteri-isteri baginda. Dan kita pernah menyebut hukum tidur lewat di waktu malam. Tidur lewat di waktu malam hukumnya makruh. Lepas isyak tak ada aktiviti yang bermanfaat, duduk saja, tengok handphone, tengok TV, tak berfaedah, sembang di kedai kopi sampai 2-3 pagi. Benda tu tak disukai oleh Nabi, dimakruhkan. Kerana kita kena berusaha dan perlu berniat untuk memastikan kita boleh bangun buat qiyamul lail. Kecuali kata ulama, kalaulah lepas isyak tu kita ada aktiviti yang bermanfaat,
Antaranya yang boleh untuk merapatkan hubungan suami isteri, duduk mesra sembang dengan isteri, dengan suami, ataupun dengan anak-anak, cuti anak-anak pakat balik, bayu rendah, tak apa, benda-benda tu dibolehkan, bahkan digalakkan sangat. Ada tetamu mai, walaupun tak elok pergi ziarah ataupun bertamu rumah orang lepas isyak, tapi bila tetamu mai, mungkinlah tetamu ni istimewa ataupun nak mai jauh noh, payah nak mai, kita layan pasal ni istimewa. Ataupun ada program, ada kuliah, ada ceramah, aktiviti yang bermanfaat, maka dibolehkan untuk kita tidur lewat. Jadi berkaitan dengan tidur pun kita pernah bicara. Jadi kalau kita nak tidur lewat, sepasal duduk sembang dengan isteri, kan, duduk sembang, kalau boleh sembang ni kira suami misali lah ni. Bukan senang suami nak layan isteri ni, kan. Kalau dia boleh dengar pun jadi dah, jadi tukang dengar, kan. Isteri saya sebut, Nabi kata Sayyidah Aisyah satu malam kumpul semua isteri dan Nabi pun cerita. Bila Nabi cerita Nabi tu pelik. Ada salah seorang daripada isteri Nabi kata, cerita macam cerita khurafat pun khurafah. Kita bahasa Melayu kita ni banyak juga kita pinjam hak bahasa Arab. Solat, apa dia ke? Haji, sah, batal, batin, macam-macam lah. Termasuklah perkataan khurafat. Ni bahasa Arab dan sebenarnya adalah nama orang, kata Nabi. Khurafah ni nama seorang lelaki daripada Bani Uzrah. Bani Uzrah ni satu kabilah ataupun bani yang duduk perkampungan daripada di Yaman tu. Nabi kata, bila Nabi tanya kat isteri, atadru nama khurafah, tahu ke tak siapa dia khurafah tu? Jadi Nabi bagi tahu, kana rajulan min Uzrah. Yang kata khurafah tu dia asal daripada Bani Uzrah. Asarathul jin fil jahiliyah. Dia telah pun dicolek, ditawan oleh jin waktu zaman jahiliyah dulu ni, sebelum daripada zaman Nabi dah dicolek dah. Fama kasafihim dahra. Dia kena duduk di sana dengan di alam sana tu bertahun-tahun lama dia. Summaruduhu ilal ins. Kemudian depa hantar balik. Cemuih ramanya. Hantar balik. Jadi cerita, bila cerita pelik, orang akan kata ni cerita khurafat ni. Khurafah rupanya nama orang. Muslimin muslimat mati sekalian, daripada hadis ni nak cerita Nabi melayani isteri-isteri dengan sembang, kan, rabung. Dan ni ciri suami yang baik, bila dia boleh untuk mendengar apa yang isteri cerita dan dia pun berkongsi, yang boleh merapatkan, menimbulkan kemesraan dengan pasangan dia. Cerita tentang khurafah ni, cerita dia kena colek jin. Jadi ni hadis ni menjadi bukti. Cerita kata alam sana tu boleh terima ataupun boleh bawa manusia ni pergi ke sana. Kalau Tok Tugul kita duk cerita macam di India dulu, ada seorang alim yang telah pun dibawa ke alam sana selepas dia pukul satu ulat dalam perjalanan nak pergi sembahyang subuh. Tuan-tuan, dia pukul ulat. Riwayat yang menyebut dia katok satu kucing warna hitam yang mai nak ambil makanan dia. Tuan-tuan, dia dibawa untuk diadili di sana. Bagaimana hakim di sana tu, bila bercara, hakim tanya kepada orang alim ni, bila mu pukul geng kami, mu katok sampai mati geng kami, dia dalam keadaan rupa apa? Si alim tu kata rupa ulat. Bila sebut rupa ulat, buang kes tu. Pasal ulat dengan manusia musuh. Kalaulah bentuk lain yang bukan musuh, tentulah dia takkan katok, orang alim takkan katok. Jadi dia pun lepas balik, dihantar balik mereka ke alam manusia. Jadi alam sana dengan kita ni dekat sangat. Macam saya sebutlah sebelum ni, kita duduk dalam kereta buh tinted gelap, hak GPJ pun tak lulus. Gelap, orang tak nampak kita. Orang duduk main buh gencu, main duduk cabut bulu hidung, duduk perbetui kepiah apa semua, kita duduk tengok dia tak nampak kita. Bukan jauh mana pun, dekat sangat. Cermin, beza cermin lah. Cermin tu ada tinted. Jadi nak cerita alam sana pun macam tu lah, mereka duduk dengan kita. Cumanya hikmah seperti mana Allah tak sebut, innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Depa tengok hampa tak tengok depa. Kalaulah kita boleh tengok depa seperti mana kita tengok manusia, pakai tak main masjid lah.
Nak keluar rumah tu dia merenyut. Depa banyak daripada kita. Kan? Mai-mai oi, tinggi sangat ni. Nak duduk taman Masjid Busyra tak cukup kalau luas ni. Kan? Depa banyak. Semua masjid ada, tuan-tuan. Kalau merebuk ni merebuk ni campur-campur semua, tuan-tuan, ada 18-9 masjid. Dun Tenawai ni ada 18-19 masjid, campur yang dua UiTM, Tanpa Im semua. Semua ada jemaah dia. Jemaah orang, bukan orang lah ni yang saya cerita ni. Kalau Tenawai tu ada orang habaq kat saya minggu lepas. Kalau siapa nak tengok di Tenawai, pasal siapa-siapa yang dapat kontrak pergi perbaik Masjid Tanjung Dawai, buat kerja malam, perbaik lampu, elektrik, wiring ke apakah, lagi mereka akan kena uji ya. Pintu grill dihonggak lah, macam-macam. Nak tengok tidur, tapi jangan lena tempat orang main tok mayat waktu nak main jenazah. Lepas tu dia tunggu, insya-Allah dia main ziarah tunjuk. Siapa nak tengok lah. Cerita Busyra ni pun ada. Kan? Semua masjid ada. Masjid lama ada, Masjid Busyra ada. Tambah ramai macam ni, dia suruh depa pun main lah. Kan? Masjid Masyar ni hak yang duduk luar karya pun main, orang main, depa pun main jugalah. Cuma main berjalan tengok terang mana Busyra ni. Jadi alam sana dengan kita dekat sangat, dekat sangat. Ada orang yang Allah bagi anugerah boleh tengok, boleh masuk. Tuan-tuan, kalau Datuk Onding kata orang yang dapat melihat ni, dia ada orang yang ada masalah, ada penyakit lah, ada masalah. Dan orang yang dapat tengok ni juga ada juga yang anugerah. Contoh budak-budak bukan reti mohong. Dan mereka tengok, mereka cerita. Hari Rabu baru ni saya nak pergi kuliah di Masjid Al-Muttaqin di Bandar Banul Aman, Kubang Pasu. 3-4 hari sebelum tu yang duk susun kuliah ni duk telefon, saya tak jawab. Pasal dia telur asap awal, dia kata nak minta tolong ustaz lepas kuliah hari Rabu malam ni nak bawa pergi rumah anak. Minta tolonglah ustaz, anak ni buat kerja macam-macam tak menjadi, lepas tu rumah tangga pun jadi masalah, rumah nak kena lelong. Saya tak jawab pasal kaya gantung lesen lama dah. Kalau ambil kerja tu balik payah lah kan, kita kerja lain ada. Tapi bila saya keluar lewat pukul dekat 6.30 baru bertolak nak pergi Bandar Nur Rahman, sampai kat Semeling dia call juga. Saya pun kesen, saya angkat. Saya kata saya Tok Haji pun tahu saya tak sihat kan, itu masuk uat apa semua, minta tolong ustaz, rumah anak saya ni belakang Masjid Muttaqin tu ya, dekat rumah Dr. Aziz, dekat rumah Syekh Qudri, satu taman. Kalau taman belakang tu tak apalah. Tuan-tuan, pi saya pun masuk pagar ni cerin terus kan, signal mai terus. Oi, kata sakan rumah ni kita pun interview anak-anak dia, anak menantu dia, semua tanda ada kata gangguan dalam rumah tu. Pasangan tu ada, anak yang ada, depa ada anak 3 orang. Anak hak pertama ni anak menakan depa ambil belah, umur 5 tahun tak boleh bercakap. Tak boleh cakap bahasa alien. Simak tu kata, anak menakan perempuan si Seri tu. Dia kata anak ni duk tunjuk depan depa pun. Saya tanya nampak dak kelibat nampak. Masak nasi cepat basi. Masuk hari ni masak nasi, esok telefon nasi goreng. Betul. Dengar bunyi goli, dengar suka berkelip, macam-macam semua dah. Lepas tu anak tu dia kata dia duk tunjuk. Kalau dia nampak dia duk tunjuk, tapi dia tak tahu nak habaq pasal dia tak boleh cakap, tapi dia pandai lukis. Dia lukis tu kita tengok pun takut dah apa yang dia nampak. Hantu betul. Tu betul. Jadi tuan-tuan, isteri ni cerita, dia kata ni anak menakan saya. Anak tu duduk tengah tidur. Dia kata satu malam ayah dia balik daripada mana bertata, dia duduk di Taiping, nampak seorang tua duduk berjalan tepi jalan seorang-seorang. Dia pun berhenti tanya nak boleh dia tolong hantar ke apa-apa bantuan dia boleh bagi. Orang tua tu tiba-tiba marah balik, marah kat dia. Bila marah, dia pun terus jalan sampai rumah meracau. Tuan-tuan, lepas tu masuk buat koma 2 bulan. Waktu tu anak umur 5 tahun ni duduk dalam perut mak dia baru 5 bulan. 5 bulan. Jadi hak yang mak menakan ni, dia lepas kahwin dengan anak haji hak susung kuliah di Masjid Muttaqin ni, lepas kahwin 2-3 bulan kalau tak silap, dia kena operate buang ketumbuhan. Dan doktor kata nak dapat anak ni tak apa nak boleh harap lah. Jadi dia pun ambil anak menakan tu. Dia rasa tak dapat anak, tapi rezeki bila jaga anak menakan ni, lah ni dia dapat 2 orang anak.
Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi cerita kata tengok alam tu adalah benda yang dibolehkan. Hujah di mana? Tuan-tuan, kita mengaji bagaimana Nabi SAW, Nabi kadang semayang, tiba-tiba Nabi hanggau tangan. Siapa Nabi hanggau tengah semayang? Nabi tengok tuan-tuan nikmat dalam syurga, buah-buah dalam syurga Nabi nak ambil. Ada juga Nabi tengah buat qiyamul lail, ifrit mai kacau Nabi cekik leher dia sampai terjelai lidah dia. Nabi kata rasa sejuk ayat dia nak tunjuk kata makhluk tu berubah sifat dia. Macam kita dibuat daripada tanah tapi tak nampak tanah tu, tapi sifat tanah tu ada. Nabi kata aku cadang nak ikat berkah dia di tiang masjid, tapi aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman doa apa? Minta tak ada siapa yang boleh tandingi keistimewaan dia dapat tu. Nabi kata aku nak berkah ikat masjid makhluk jin perik tu di tiang masjid supaya esok budak-budak boleh main dengan dia. Imam An-Nawawi kata ni hujah, kata makhluk tu boleh dilihat oleh mata orang. Jadi tuan-tuan, anugerah lah kalau orang yang dapat tengok. Tapi kalau anak kita boleh tengok, tutuplah, pergi carilah orang untuk tutup. Pasal apa? Jadi masalah nanti kat dia. Pasal siapa-siapa yang Allah anugerahkan boleh tengok ni, jin memang mak dia tak suka kat dia. Pasal terdedah lah rahsia dia apa. Ada orang yang nampak tapi dia boleh ditipu lagi. Mana dia tak boleh tahu hak ni betul, hak baik ke tak baik. Makhluk tu dia boleh menyamak, main dengan serban jubah apa semua, tasbih, usahakan kan main nak ajak ni. Banyak orang tertipu, dia merupa jadi imam nu, jadi imam ni sakan. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, dia boleh tengok 3 dimensi. Hamai kat aku, dia boleh tengok, dia boleh kalih makhluk tu, tengok belakang, oh main dengan jubah serban tapi ada ekor belakang, ada ekor, tahu kata anak muang aku niat tak elok. Jadi bahaya tuan-tuan, ramai orang nak tengok tapi ada dapat, ada tak dapat. Dapat pun ada banyak peringkat-peringkat dia. Berapa malam sudah tuan-tuan saya pergi Tanjung Lawai, pasal Setiausaha Masjid Tanjung Lawai dia hantar, dia bagi kat saya satu video dan tuan-tuan boleh tengok dan TikTok. Video ni tak tahu mungkin tengah viral apa, cerita kedai di Tanjung Lawai ada guna pelari dan orang tu cakap orang ni main daripada Johor, main hantar adik dia di UiTM Merebuk, lepas itu lapak dengan keluarga pergi cari makan. Jadi dia berarti dia cerita dalam video, tuan-tuan boleh tengok tu, orang yang dia ni cerita kepada seorang yang duk pi tempat-tempat berantu Ada baru ni kan Ustaz Arifin Terengganu yang cerita tentang balai polis di Marang, hak tali buat tu. Lepas itu Ustaz Arifin duk ada di rumah Tokek Jeruk Pak Ali ni. Lepas ni dia rawat, isu buat rawatan. Dia sebulan 2 hari dia main buat rawatan di Pulau Pinang di rumah rehat Tokek Jeruk Pak Ali. Jadi bulan lepas tuan-tuan 100 orang. Dia ikut kena pendaftaran, bayaran tak perlu. Siapa nak bagi, tak mau bagi dia pun tak minta. Jadi kawan-kawan pun pekat turun. Saya selalu hari Ahad baru saya pergi. Tuan-tuan, jadi kawan hak yang tengok video Ustaz Arifin tolong kontraktor nak selesaikan masalah di balai polis Marang. Reni punggah bumbung, balai polis tu tinggal lama dah, tak ada orang duduk dah. Punggah bumbung atas bumbung, tak dia bawah dia tanah, esok mai tengok tu susun balik atas. Payah ha. Jadi kontraktor tak boleh buat kerja. Ustaz Arifin pergi tolong orang ni, anak muda ni hak suka pergi cari tempat-tempat berantu ni. Dia kata anak buah Ustaz Arifin ataupun anak buah Ustaz Arifin tolong komen video dia pernah pergi ke balai polis Marang tu dan apa yang melintas di belakang dia. Dan video tu kita nampak ada benda putih yang melintas. Jadi orang ni, anak muda ni, yang ada seorang anak muda, orang hak lain mai dengan keluarga dia nak masuk anak adik dia di UiTM Merebuk, cerita bagaimana dia dimakan satu kedai di Tanjung Lawai. Berat hati dia, tapi ayah dia nak masuk kedai tu sangat. Jadi pelik apa yang tuan kedai buat apa semua. Sampailah 2 malam lepas tu balik ke Johor balik, dia mimpi apa yang ada dalam kedai tu, tuan-tuan. Jadi pihak masjid ni depa syak lah kedai-kedai tertentu ni. Tapi benda tu kita tak boleh nak tuduh, tuan-tuan. Tidak, tak boleh nak tuduh. Jadi benda jenis ni ada dalam masyarakat kita. Ada yang menggunakan kaedah-kaedah yang tak boleh, tak dibenarkan. Tapi nak cerita
boleh tengok, boleh nampak dengan izin Allah. Saya tak nampak, teringin nak tengok. Tak nampak. Dajjal waktu jam 4 jam 5 pernah tengok sekali kedai Bamat Pekan Merobok tu, tapi kecil lah. Lepas tu tak tengok. Anak-anak saya dulu pernah tengok, lepas tu tutup bang. Payah. Dulu waktu saya berubat, anak-anak tolong. Mereka cerita, nampak ada tahun-tahun ni. Jadi payah. Pasal takut nanti mereka jadi sasaran. Tuan-tuan, jadi dicolek ke alam sana adalah benda yang berlaku. Imam Sayuti sebut ada cerita seorang lelaki yang dicolek pergi ke sana, alam sana. Dia kata dia dijamu dengan nasi, dia dihidangkan dengan nasi, dan teman dia pun dimakan nasi, dan ada yang dia ditemani tapi tak nampak pun makhluk, tapi nampak nasi tu diangkat, lepas tu hilang. Dia ditawarkan untuk kahwin dengan anak dara di kampung tu, hak paling segak, hak segak sekali. Dia pun sedar hati segak. Orang mai hak segak tu mata satu. Hak paling segak tu. Tuan-tuan, dia boleh merupa. Ni saya cerita ni pemarah. Kan? Semua mereka boleh merupa. Ada sahabat saya dia pergi Tendawai, dekat jeti nak pergi Pantai Merdeka. Jadi Ustaz Apin lah, Ustaz Apin main. Dia kata dia main, lepas tu pergi Tendawai makan. Dia pergi kat jeti hendak pergi Pantai Merdeka. Ada seorang perempuan main dengan rambut warna segak. Dia kata segak. Dia tahulah ni bukan orang. Perempuan ni kata nak berkenalan, nak berkawan. Tapi kata saya dah kahwin. Saya dah kahwin dah, tak boleh. Dah nak kawan pun tak boleh. Ustaz Pin kata dah lah, dia tak tutup aurat. Masa tu saya, kalau dia main, saya letak di Cili Haji Munir, tepi muzium. Jadi dia kata perempuan ni, anak dara ni, dia hantar gambar kat saya, tapi saya tak boleh tunjuk kat kawan-kawan ni. Kami ramai lah. Kat Ustaz ni saya boleh tunjuk, pasal ni kawasan dia. Dia tunjuk. Saya go. Tapi Ustaz Pin kata ni hak kelas bawah ni. Ni hak kelas bawah, bukan kelas tinggi. Hak kelas bawah pun segak. Cerita di mata kita segak. Kalau pergi masuk alam sana, dia tak merupa, kita tak mau. Kita tak mau. Tapi cerita bawa pergi ke sana apa semua tu benda yang memang dengan izin Allah boleh berlaku. Tak menjadi kesan hilang perut, hilang anak dan sebagainya. Benda-benda tu banyak berlaku dalam masyarakat kita. Jadi Langkawi di rata tempat lah banyak kes begini. Jadi Nabi cerita khurafah ni pernah dicolek, duduk bertahun-tahun. Tuan-tuan, balik tu mengikut riwayat dalam keadaan kuku panjang, rambut panjang, mana serabut. Orang yang biasa kalau pergi duduk di sana, dia tak rasa lama. Macam kes acak di Perak kan. Perak kan mana? Yang hilang. Dia kalau ikut kawan-kawan yang Allah Ta'ala bagi ni, dia duduk di sana, dan itu adalah pilihan dia. Dia pilih nak duduk di sana, berkeluarga di sana. Tak payah kalau kita pergi pun kata jom balik, dia tak mau. Dah berubah dah bertaring dah. Dia tinggal lupa anak bini dia ada sini, anak sini seorang. Dia ada keluarga sana. Ada orang macam tu yang dia lebih suka duduk di sana. Wallahu alam lah. Kalau tuan-tuan lalu jalan nak pergi Semeling daripada MRSM UiTM tu, nak pergi balik tengah-tengah malam seorang-seorang, tuan-tuan kena berani betul lah jalan tu. Balik daripada sini pergi sana ke, sana main sini ke, harap ada lah kereta motor ke, jangan kita seorang. Kalau ada rezeki kita boleh singgah pasal malam kan. Pasal malam tu kat kubur Hindu, ataupun pasal malam lepas kuari. Kalau nak pergi belah Semeling lepas kuari, pokok siapa nak pergi. Tapi kalau pergi tu dia beli apa semua, esok orang jumpa di perdu pokok kelapa sawit lah. Apa yang dia beli tu, Ustaz Muhtasin cerita awal tahun itu. Dia cerita dia main daripada Kelantan, main ke Kedah.
tengah malam. Mai ikut baling. Bila tengah malam, lapak. Duk tunggu nak dia habaq kat driver dengan seorang kawan daripada 3 orang. Sagi jumpa kedai berhenti lah. Kita makan lapak ni. Jadi berhenti satu kedai tepi jalan. Orang tak ada. Lampu pun suram. Tokek kedai ni, laki ni di kaunter, muka kering ni, muka tak senyum langsung. Tak mau tengok, rasa pelik ni. Cerita ni lepas Covid ke tu, kira mana boleh berjalan dah. Kedai-kedai tak pernah buka lagi. Dia tengok betul-betul kedai tu ada apa, ada bangku, kursi, petani, pokok besar apa semua. Dia nak kencing, dia pergi habaq kat tokek kedai nak minta tumpang kencing. Tokek kedai suruh pergi belakang kedai. Dia pergi belakang, dia nampak satu perempuan, mungkin bini tuan kedai kot, duk basuh pinggan. Dia pergi belakang. Dia tengok, dia tengok elok apa semua. Pasal dia rasa pelik. Dia pun order dengan kawan, dia makan mi, dia goreng-goreng. Jadi lepas makan bayar, terus perjalanan 3-4 hari, dalam minggu tu juga dia kata dia kebetulan nak kena lalu jalan tu juga, nak mai ke sini juga. Jadi dia habaq kat driver dia, kita berhenti makan di kedai makan malam tu. Mai kali kedua ni dengan waktu siang. Waktu siang kita berhenti kedai malam hak kita singgah malam tu. Mai singgah waktu siang, yakinlah berhenti tantu apa semua betul. Tapi kedai depa singgah tu, Ustaz Muhtar kata tengok-tengok kedai tu kira tunggu nak keban kan. Usah semak samun. Dia tengok bangku duk taman meja apa semua, dia kata betul memang confirm kedai tu. Tapi bila berhenti waktu siang, mana kedai tu orang tak berniaga lama mana dah. Lepas tu terfikir, dia makan apa dengan kawan-kawan dia. Malam tu mi goreng betul. Apa dia pun makan. Dia mengkelan lah tuan-tuan dia kata. Jadi dia alam sana. Kita jangan minta tuan-tuan, jangan minta. Tak usah minta nak tengok ke apa. Ada sahabat tuan-tuan, ada sahabat, dan saya pun pernah jumpa sahabat ni. Dia pembantu kepada seorang ahli parlimen di Terengganu. Keluarga ni lah, keluarga Syekh Habib ni. Allah anugerah. Tapi saya tengok Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba dia yang terpilih ni, orang-orang yang dia tak kisah pun benda-benda hak yang orang ni duk cari puluh nak dapat, dia pun tak kisah, tak peduli pun. Hak tu orang tu Allah Ta'ala bagi. Kawan-kawan yang Allah Ta'ala bagi ni, yang saya kenal ni, contoh hak saya sebut tadi, pegawai kepada seorang ahli parlimen. Dia ni mata dia tuan-tuan, dia ada kawan hantar gambar saya. Satu gambar saya duduk satu tempat, masa tu dia tak pernah tengok saya. Dia tengok-tengok tu dia tanya, siapa dia? Ustaz ni duduk tak mana? Tuan-tuan, pasal dia nampak di belakang tu. Kita tengok gambar tak nampak apa, dia nampak di belakang. Kawan ini tuan-tuan, kalau dia mai, dia boleh pergi ambil kalau dia nak ambil, tapi dia bukan orang jenis tu. Tu yang patut Allah bagi kat dia. Dia boleh pergi cangkui, korek-korek, jumpa mai. Mata tembus, dia nampak orang nak pengguna nak ambil dia. Tak, saya tak mau. Dok tolonglah kami susah. Bila betul-betul susah, orang tu dia yakin kalau dia tolong tak akan berubah hati dia, bukan jadi sombong. Kalau jadi kaya pun jadi orang yang rendah diri juga. Susah sungguh ni, dia sanggup tolong. Tak gaduh nak pergi meratip lama-lama. Tak tuan-tuan, Allah bagi kat dia mata, boleh tengok, nampak. Kalau saja dia korek nak tanam apa jumpa, dia tak ambil, dia tak berhajat, tak berkendak pun tuan-tuan. Hak kita hak nak ni doa ni habis doa dah, tak dapat tuan-tuan. Pasal apa? Dapat jadi boleh jadi macam-macam. Jadi cerita bagaimana Nabi waktu malam ni, ada ketika Nabi tak tidur awal pasal melayani isteri-isteri. Dibolehkan tuan-tuan, kalau berhubung berkaitan dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan adik-beradik yang mai ziarah, ataupun ada majlis ilmu, majlis yang bermanfaat, kita boleh tidur lewat. Hadis 243.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a wa qalatil ula zawji lahmun jamal qassin ala ra'si jabal wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Qalatis thaniyah zawji la abussu qabara inni akhafu an la azara in azkurhu adhkur ajazahu wa bujara. Qalatis thalithah zawjil ashannak in antik utallak wa in askut mu'allak. Qalatir rabi'ah zawji kalili tihamah la harrun wala qur wala makhafah wala sa'amah. Qalatil khamisah zawji in daqala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid. Qalatis sadisah zawji in akala laf wa in shariba istaf wa in ittaja'a iltaf wa la yulijul kaffa liya'lamal bath. Qalatis sabi'ah zawji ayaya aw ghayaya tabaqa kullu da'in lahu da' shajjak aw fallak aw jama kullan lak. Qalatis thaminah zawjil masu arnab warrih rihu zarnab. Qalatis tasi'ah zawji rafi'ul iman tawilul nijad azimun ramad qaribul bait minan nad. Qalatil ashirah zawji malik wa ma malikun khairun min zalik lahu ibilun kathiratul mubarak qalilatul masarih idza sami'na sawtal mizhar ay khadanna annahun huwalik. Qalatil hadiyata ashrah zawji abu zar wa ma abu zar anasa min uli uzuni wa mala'a min syahmin adudai wa bajjahani fabajahat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghanimah bishaqqin faja'alani fi ahli sahil wa atitin wada'is wa munak fa indahu aqul fala uqabbah wa arqud fa atasabbah wa ashrab fa ataqammah. Ummu Abi Zar fama ummu Abi Zar ukumuha radah wa baituha fasah. Ibnu Abi Zar fama ibnu Abi Zar majja'ahu kamasalli syatbah wa tushbi'uhu zira'ul jafrah. Bintu Abi Zar fama bintu Abi Zar taw'u abiha wa taw'u ummiha mil'u kisabiha wa qaydu jaratiha. Jariyatu Abi Zar fama jariyatu Abi Zar la tabussu hadisana tabsisa wala tunaqqisu miratana tunqisa wala tamla'u baitana ta'shisha. Qalat kharaja Abu Zar wal awtabu tumqad falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdain yal'abani min tahti qasriha manatain birummatain fatalaqani wa nakaha fanakahtu ba'dahu rajulan sariya rakiba syariya wa akhadha haqatiyya wa araha alayya na'man sariya wa atani min kulli ra'ihatin zawja wa qala kuli ummu zar kuli ummu zar wa miri ahlak
falau jama'tu kulla syai'in a'tani ma balagha asqara aniyati Abi Zar. Qalat Aisyah wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka Abi Zar li Ummi Zar. Saya baca terjemahan sekali terus nah. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berkata, 11 perempuan duduk berjanji dan berikat bersama untuk tidak menyembunyikan sesuatu pun mengenai suami mereka. Maka perempuan pertama berkata, suamiku seperti daging unta yang kurus kering yang berada di puncak gunung, yakni angkuh, sukar sampai kepadanya, tidak mudah didaki, yakni perangai buruk, tidak ada lemak yang boleh diambil, yakni tiada kebaikan daripadanya. Perempuan kedua berkata, suamiku, aku tidak sanggup menceritakan halnya kerana terlalu banyak keburukannya. Aku bimbang tidak habis untuk menceritakannya. Sekiranya aku menyebutnya, aku akan menyebut keaiban dan keburukannya, yakni keaiban dan keburukan dalamannya. Perempuan ketiga berkata, suamiku sangat panjang ceritanya, yakni sangat banyak keburukannya. Jika aku bercakap mengenai tentang keburukannya, nescaya aku diceraikan, dan jika aku diam, aku tergantung, yakni seperti tiada suami. Perempuan keempat berkata, suamiku seperti suasana malam di Tihamah, yakni dataran antara laut dan gunung, berhawa sederhana, tiada rasa panas dan tiada rasa sejuk yang melampau, tiada rasa takut dan tiada rasa jemu. Perempuan kelima berkata, suamiku bila di rumah macam harimau dahan, yakni banyak tidur, dan bila di luar rumah macam singa, yakni sangat berani di medan perang, dan dia tidak pernah bertanya bagaimana dibelanjakan nafkah yang diberikan. Perempuan keenam berkata, suamiku jika dia makan dia pulut, jika dia minum dia habiskan semuanya, jika dia tidur dia balutkan tubuhnya dengan pakaiannya, yakni tidak tidur bersama dengan isteri, dan dia tidak pernah memberi perhatian untuk mengetahui keadaan dan atau kesedihan isterinya. Perempuan ketujuh berkata, suamiku mati pucuk, segala urusannya bodoh, segala penyakit manusia ada padanya, memecahkan kepalamu, menyumbingkan anggotamu, atau terhimpun semuanya bagimu. Perempuan ke-8 berkata, suamiku sentuhannya sentuhan arnab, dan baunya bau pandan. Perempuan ke-9 berkata, suamiku umpama tiang yang tinggi, yakni mulia, panjang tali pedangnya, yakni kerana tinggi tubuhnya, abu bertimbun, yakni sangat pemurah kerana banyak memasak untuk tetamu. Rumahnya dekat dengan kelab, yang tempat orang ramai berkumpul. Perempuan ke-10 berkata, suamiku seorang pemilik apakah yang lebih baik daripada yang demikian itu, yakni yang aku akan ceritakan nanti. Beliau memiliki unta yang banyak kandangnya, jarang dibawa keluar ke padang ragut. Apabila unta-unta itu mendengar suara alat-alat muzik mereka tahu bahawa mereka akan disembelih, yakni bagi menjamu tetamu. Perempuan yang ke-11 berkata, suamiku ialah Abu Zar'in. Apakah Abu Zar'in? Dia yang menggerakkan kedua telingaku kerana piasan, busubang. Dia memenuhkan lemak pada dua lenganku, yakni menjadikanku lemak, gemuk, jamu makan sungguh. Dia menyukakan aku, maka hatiku menjadi senang. Dia mendapati aku dari keluarga gembala kambing yang miskin di ceruk gunung, maka dia menjadikan aku dalam keluarga pemilik kuda, unta dan hasil ladang yang siap untuk dinikmati. Ketika bersamanya aku berbicara, dia tidak pernah mempelekehkanku. Aku dapat tidur hingga pagi, dan aku minum hingga kenyang dan puas. Ibu Abu Zar'in, maka apa pula ibu Abu Zar'in, yakni ibu mertuaku, dia memiliki peralatan rumah dan dapur yang besar-besar, rumahnya luas. Anak lelaki Abu Zar'in, maka apa pula anak lelaki Abu Zar'in, batang tubuhnya ramping bagaikan tangkai kurma yang terjuntai, dia boleh kenyang dengan sepotong kaki kambing. Anak perempuan Abu Zar'in, maka apa pula anak perempuan Abu Zar'in, dia mentaati ibu bapanya, badannya berisi,
memenuhi pakaiannya, yakni montel, membuatkan teman-temannya merasa iri hati terhadapnya kerana keelokan rupa dan baik budi pekertinya. Pelayan rumah Abu Zar'in, maka apakah pelayan rumah Abu Zar'in? Mana orang gaji. Dia tidak menyebarkan sebarang berita rumah kami dan tidak membiarkan bersepah makanan yang boleh disimpan, bahkan dijaga dengan amanah. Dan dia tidak merosak dan memindahkan makanan kami yang masih baik, bahkan diuruskannya dengan jujur. Dan dia tidak memenuhkan rumah kami dengan sampah sarap, yang membiarkan seperti sarang burung. Isteri Abu Zar'in berkata lagi, pada suatu hari Abu Zar'in keluar rumah. Waktu itu adalah musim memproses susu untuk dijadikan mentega. Maka dia menemui seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak. Anak ni ibu tunggal. Ada 2 anak yatim yang lincah bermain-main tombol hulu pedang di bawah pinggangnya, macam anak harimau berdahan, Maka dia menceraikan aku, kata Ummu Zar'in. Dia menceraikan aku, kemudian menikahinya, nikah dengan ibu tunggal itu. Maka selepas itu aku berkahwin pula dengan seorang lelaki bangsawan yang mulia. Dia menunggang kuda yang kuat, tidak kenal penat lelah, memegang tombak qatiyah. Dia mengajak aku melihat binatang ternakannya, seperti unta, lembu dan kambing yang sangat banyak. Lalu dia berikan kepadaku setiap binatang itu sepasang. Dia berkata kepadaku, makanlah wahai Ummu Zar', dan berikanlah ia sebagai hadiah kepada keluargamu. Sekiranya aku kumpulkan segala perkara yang dia berikan kepadaku, masih tidak sampai sebekas kecil yang diberikan oleh Abu Zar'in. Mana laki yang pertama dulu, bekas laki dia bagi banyak lagi, lebih banyak daripada laki baru. Sayyidina Aisyah berkata, maka Rasulullah SAW pun berkata kepadaku bahawa aku bagi engkau seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Tuan-tuan, hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab husnul muasyarah, cerita tentang dengan tajuk hadis Ummi Zar'in. Daripada hadis ni Nabi dengar Sayyidah Aisyah duk cerita tu tentang sebelah orang perempuan, sebelah orang isteri yang pakat masing-masing nak dedah tentang suami mereka. Jadi cerita ni jadi macam mana ni? Nabi dengar Sayyidah Aisyah cerita surah-surah hak mereka dedahkan. Tuan-tuan, daripada apa yang Nabi lakukan ini, seperti mana kita sebut, boleh tidur lewat lepas daripada isyak kerana melayani isteri, macam Nabi dengar Sayyidah Aisyah cerita. Tuan-tuan, bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi ni jadi contoh untuk kita, terutama yang jadi suami isteri lah, jadi mak ayah, layan anak-anak. Dan hadis ni juga diharuskan untuk kita cerita tentang keburukan seseorang tanpa menyebut namanya, kita sebut laku dia, perbuatan dia, supaya jangan siapa-siapa ikut. Tapi orang yang buat tu tak didedahkan namanya, dengan tujuan nak nasihat, tuan-tuan, jadi sebelah orang perempuan, hak last tu Ummu Zar'in tu je yang cerita tentang laki dia sungguh-sungguh, tapi tu pun hak betul nama suami dia Zar'in tu pun tak didedahkan. Gelaran Abu Zar'in ni nama anak depa. Jadi hak laki, nama betul laki tak didedahkan. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi tidur awal ni terbaiknya ialah pukul 10 sampai pukul 2. 10 sampai pukul 2 ni 1 jam ni sama dengan 3 jam kualiti tidur awal. Kita nak tidur dengan berkualiti, bukan tidur dengan kuantiti. Tidur lama mana? 10, 11, 12 jam. Tapi tidur waktu bila? Waktu siang, waktu dekat subuh, terandai subuh sampai ke zuhur, sampai ke asar, tak jadi apa tu. Dia tidur awal pukul 10, paling lewat disebut pukul 11. Nilai 1 jam tu sama dengan 3 jam. Kalau kita tidur 3 jam, 4 jam tidur awal, kita akan bangkit dalam keadaan segar walaupun kita tidur sat. Beza dengan tidur pukul 2, pukul 3 pun tidur, jaga pukul 12, pukul 1 pun jaga tengah hari. Lama. Tapi bangkit tu dia
Apa orang panggil apa? Tak larat, pening, tak apa ni, tak bermaya. Pasal apa? Tak berkualiti. Tambah-tambah pula tidur sebelum subuh ataupun lepas subuh ni pantanglah orang alim. Bahkan Nabi pernah pergi ketuk rumah Sayyidina Ali dan Fatimah, walaupun dia bukan tidur waktu tu, tapi Nabi pergi ketuk lepas subuh. Kalau orang soleh dulu ni, zaman dulu diceritakan, lepas subuh ni mereka akan buka pintu dan tingkap rumah. Pasal apa? Pasal sebelum subuh, tuan-tuan, apa ni, proses pengagihan rezeki tu akan bermula. Lepas subuh akan diagihkan. Jadi orang soleh dulu mereka nak supaya rezeki, tak kira rezeki bentuk mana pun, mai ke rumah mereka. Nak dapat waktu pagi ni kan, malaikat ada yang 2 orang malaikat turun. 2 malaikat, seorang malaikat akan doa, Allah ma'ti mumsikat mumfiqan khalafa. Suatu malaikat doa, ya Allah bagilah kepada yang infak waktu pagi ni, ganti infak, ganti daripada apa yang dia infakkan pagi ni. Hak satu malaikat lagi teman dia doa, Allah ma'ti mumsikan talafa, ya Allah bagi hancur bang hak duk genggam harta kedekut pagi ni. Petang ada 2 malaikat lain yang doa macam tu juga. Jadi waktu lepas subuh, tuan-tuan, adalah waktu yang cukup-cukup pantang lah bagi orang soleh untuk tidur, jadi nak dapat ilmu dan sebagainya. Cumanya sunnah yang banyak orang tak buat ni ialah antaranya tidur ataupun berbaring sekejap sebelum daripada masuk subuh. Orang tu dia bangkit buat qiyamul lail, contoh jaga pukul 5 ke ataupun awal sikit. Lepas tu pukul, contoh pukul 5.40 lah ni masuk subuh, pukul 5.46 dalam 15 minit 10 minit dia baring sah. Kalau Nabi tu dia berdiri lengan ni, tak di pipi, mana tak tidur tak bersungguh. Kalau tidur boh dengan kain selimut habis lah. Tak boleh lah, habis subuh terlepas. Qiyamul lail sakan dah, tengok subuh dah. Sayyidina Umar kata antara sembahyang subuh berjemaah dengan qiyamul lail yang dilakukan banyak mana sekalipun, subuh aku lebih penting dan lebih bermakna sembahyang subuh berjemaah walaupun tanpa melakukan qiyamul lail. Jadi sembahyang subuh jemaah ni lebih penting. InsyaAllah muslimat kita akan sambung bab ke-39, gaya tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat tahlil ringkas insya-Allah untuk marhum Cikgu Mat Tajuddin kita insya-Allah. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa azwaji wa zurriyyati wa ashabi